Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Repokat sekali lagi tadi kita dah tengok Repokat Selangor bertemu dengan Sarawak United. Kali ini kita nak rangkumkan game di antara tim-tim yang sedang berlumba untuk mengisi tempat kedua, tempat ketiga, iaitu slot ke AFC pada tahun hadapan. Alright, itu dia tadi. Nak kata Ali Gusti ke? Undertaker. Bukan. Sajalah kita biasalah kita in character, macam-macam karakter kita cuba buat dalam Repokat ni kan. So, alright. Kita kembali lagi dalam Repokat. Kita nak cerita, macam aku cakap tadi, kita nak cerita sedikit tentang game-game selepas dah. Ni dah game LS ke-21, keputusan-keputusan, dan juga itu dah perlombaan di antara di antara pasukan-pasukan yang JDT tak payah cerita lah. Dia dah menang dah, dia dah juara dah. JDT tu last nanti dah baru kita cerita. So kita nak cerita tentang keputusan malam ni. Kita cerita dulu Selangor tadi, dia game awal 7.30 tadi di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Selangor menjadi tetamu kepada pasukan Sarawak United. Selangor menang Alhamdulillah 1-0. Kemenangan ketiga berturut-turut Coach Tan Cheng Ho, di bawah Coach Tan Cheng Ho. Dan kemudian kita ada game PJ City bertemu dengan Penang. PJ City berjaya menewaskan Penang FC. Penang FC semakin lama semakin tertanam di dasar liga. Kukuh kedudukannya itu. Maaf lah geng-geng Penang FC. Dan itu keputusan yang lain lah, yang tak berapa nak hot ketika ini. Dan antara keputusan yang lain yang best, ini adalah perebutan perlumbaan untuk tangga kedua, ketiga dan keempat. Ketika sebelum game ni, tangga kedua dihuni oleh Sabah FC, tangga ketiga dihuni oleh Terengganu FC, dan tangga keempat dihuni oleh Negeri Sembilan FC. Dan tadi perlawanan di antara pasukan Sabah yang menjadi tetamu kepada pasukan Seri Pahang FC berkesudahan 2-1. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan tadi dramatik gila kau. Memang game baik tu main ke minit ke-86 kan, tak payah main awal-awal. Boleh ke cakap macam tu kan? Tapi itulah bola sepak ya. Seri Pahang FC terlebih dahulu leading, mendahului permainan, mendahului pasukan Sabah dengan 1-0 melalui Steven Rodriguez pada minit ke-86, 1-0. Kemudian ini yang bestnya kan, aku dah rasa Sabah kalah malam ni kot. Dan Sabah yang tidak berputus asa berjaya menjadikan gol, boleh kata di saat-saat akhir melalui Dominic Tan untuk menyamakan kedudukan, dan tambahan masa sebanyak 4 minit tidak disisihkan oleh pasukan Sabah FC yang berjaya menjaringkan gol melalui jaringan Pak Tesu. Alamak, sayang 1000 sekali sayang buat pasukan Seri Pahang. Pak Seri Pahang lalai, bye-bye. Simple je. Itulah 9 tuntutan tu tak dilunaskan lagi 9 tuntutan daripada EA Irfan Ami. Mungkinlah itu salah satu faktor kan. Adalah sebabnya Irfan Ami dibuat 9 tuntutan untuk kebaikan pasukan. Management kena dengar lah juga. Bukannya terus tolak dan bukannya terus bulat-bulat ambil pandangan fan. Kena ambil ada give and take. Kena fikir tu, kena bijak. Dan perlawanan yang seterusnya ni amat mudah bagi aku. Mudah jugalah untuk Negeri Sembilan FC. Menewaskan pasukan ni yang masih lagi dengan cerita tak ada gaji, tetapi kita beri 100% respect kepada player-player Melaka United yang masih lagi bersemangat untuk meneruskan perjuangan mereka. Lepas ni ada satu game sebelum mereka rehat. Melaka United tak layak, telah disingkirkan daripada Piala Malaysia gara-gara tak bayar gaji. Management tak apa-apa kan. Negeri Sembilan FC
menewaskan pasukan Melaka FC, Melaka United FC, minta maaf dengan jaringan 2-0, kedua-dua gol pada setiap babak 1-1. Dan inilah dia aku cakap perlumbaan. Kemudian perlawanan yang seterusnya yang melibatkan 3 tim ni, Terengganu FC berjaya menewaskan finalis, bakal juara lah AFC Cup insyaAllah, KL City FC 1-2 di laman KL City, iaitu di Stadium KLFA Ceras dengan 2-1. Dah, ini yang dahsyat. Kedudukan ketika ini, kedudukan semasa, iaitu Sabah FC dengan 42 mata, Terengganu dan juga Negeri Sembilan FC berkongsi mata dengan 41. Tangga kelima Selangor 29. Jauh kau. Perbezaan jaringan agak ketara di antara pasukan, ketiga-tiga pasukan ni. Kan perbezaan gol lah, perbezaan gol Sabah FC 13, Terengganu FC 17 dan juga Negeri Sembilan 9. Negeri Sembilan yang paling low lah. Lepas ni nanti kita cerita pasal jadual game terakhir nanti. Sekarang ni kita nak cerita game di antara pasukan, ini hot game pasukan JDT bertemu dengan KDA FC. JDT kali ni dia bermain dengan 11 orang. Maksudnya kuat juga KDA ni. Faham tak? Faham tak maksud aku? Jangan pembaris sangat. Kadang-kadang ni ada yang pembaris pula kan. So KDFC dia mendalui pada hujung separuh masa pertama, gol sangat cantik daripada Ronald Ngah, dan mendalui sebelum rehat 1-0. Kemudian jadi titok sah cerita lah, datang dengan penalti Bergson da Silva 2 biji, skor 2 biji, penalti sebiji je. Syafiq Ahmad juga 2 biji, 4-1. Kau, ya Allah, Kedah telah pun mengalami kekalahan yang keempat berturut-turut keempat turut-turut, lawan pula dengan pasukan JDT yang dah 9 kali juara Liga Super berturut-turut. Ketika ini aduh, turut-turut Kedah JDT ni, korang ni kan itu cerita lain lah. Yang dia punya top management tu kita tak nak campur lah sebab takut boleh jadi pembalahan pula dekat ruangan komen. Tak syok, aku tak berapa happy lah kan. Itu biarlah diorang, lantak diorang kan, itu diorang punya hal. Yang semestinya kita sokong tim kita, janganlah provoke lebih-lebih. Biasalah tu kan, ada menang ada kalah, roda tu sentiasa berpusing sebenarnya. Dan itulah dia sedikit sebanyak keputusan kita buat report. Aku memang jenis ringkas je, aku tak ada nak buat analisis. Okey, kau main macam ni, kau main macam ni, kan. Aku punya cara, kalau aku bukan pakar, aku takkan cuba ulas lah kan, sebab nanti salah ke apa ke. Macam kalau orang percaya dia pembohong pula kan. So aku buat cara aku, kita ulas dia macam tu, simple kan, sonok-sonok happy macam kita cerita kat kedai kopi. Habis game kat studio kita lepak-lepak, kita cerita-cerita macam tu je kan. So kedudukan Liga setakat ni, Johor, Sabah, Johor nombor 1, Sabah nombor 2, nombor 3 Terengganu FC, nombor 4 Negeri Sembilan, nombor 5 Selangor FC, nombor 6 KL City, 7 Kedah, 8 Seri Pahang, 9 PJ City, 10 Melaka United, 11 Sarawak United dan juga 12 Penang FC. So kekalahan pasukan Kedah FC, Seri Pahang FC dan Kuala Lumpur KL City FC telah pun melonjakkan pasukan kesayangan aku Selangor FC di tangga kelima. Tapi nak kejar tangga keempat tu memang gila, kau mana boleh kan. Tinggal lepas ni tinggal last game je nanti. So perbezaannya amat ketara, lebih kurang 41 tolak 29. Kau kira lah sini, Negeri Sembilan 41 poin, Selangor FC sekarang 29 poin. Selangor FC berkongsi kedudukan dengan pasukan KL City FC. Dan ni tak jauh sebenarnya ni. Tempat kelima ni pun sebenarnya masih lagi menjadi buruan di antara pasukan Selangor FC, KL City FC dan Kedah Darul Rahman FC.
yang mana game mereka ni, yang last ni mereka kena menang lah. Itu je kan, untuk menjamin kedudukan yang terbaik sebelum tamatnya Liga Super. Okey, untuk game yang terakhir nanti, PJ City FC akan menjadi tuan rumah kepada KL City FC. Seri Pahang FC bertemu dengan pasukan yang sedang beracing untuk tempat kedua, Negeri Sembilan FC. Ini satu game yang sangat-sangat menarik. Pasukan Kedah Darul Aman FC akan bertemu dengan pasukan Terengganu FC, juga Terengganu FC yang sedang berlumba. Pasukan Kedah Darul Aman FC juga sedang berlumba untuk Kedah Darul Aman FC berlumba untuk tempat kelima. Minta maaf, bukan kedua. Jangan salah anggap. Sarawak United akan bertemu dengan Melaka United. Ini merupakan perlawanan terakhir Melaka United sebelum mereka menamatkan kempen untuk musim ni. Bukan untuk Liga je, untuk musim ni terus. Macam yang umum tahu, Melaka United telah pun nak cakap tendang kan kasar pula, telah pun disahkan tak layak lah oleh MFL untuk bertanding dalam Piala Malaysia 2022 disebabkan masalah tunggakan gaji yang agak zalim lah untuk player. Kesian lah. Management tolong cepat-cepat bayar. Aku tak sure sama ada, kalau dah bayar mesti dah ada berita kan. Kesian diorang kan. Diorang pun ada anak bini, ada komitmen nak bayar. Kita doakan yang terbaik untuk player-player Melaka United, insyaAllah. Alright, perlawanan yang seterusnya, Selangor FC akan bertandang ke Pulau Pinang, ke Penang, untuk bertemu dengan pasukan Penang FC yang sedang, macam aku cakap tadi, sedang tertanam kukuh di dasar Liga. Game ni aku tak tahu sama ada aku nak pergi ke tidak. Tengok bajet lah. Bajet macam dah semakin tipis. Kalau ada bajet, insyaAllah aku pergilah. Kalau tak ada, kita buat macam ni je lah. Dan perlawanan yang terakhir adalah Johor DT FC, JDT akan bertemu, akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Sabah FC yang akan menjadi saksi main bunga api. Dengan cerita ada bunga api kan. Last game kena angkat piala. Biasalah kan, siapa-siapa jadi juara pun mesti ada sesuatu kerajaan yang akan dijalankan kan. So game yang best ni tentunya lah Sabah FC bertemu JDT. Nampak kan, itu bahaya tu Sabah FC ni. Kena menang untuk menjamin tempat yang selesa di tempat kedua. Kedah pun agak strong. Kedah lagi, minta maaf Kedah. Terengganu agak strong juga nak lawan Kedah. Kedah takkan dia nak last game, dia nak kalah lagi 5 kali berturut-turut. Mesti dia nak bagi sesuatu untuk peminat mereka, untuk akhirkan pengakhiran kempen Liga Super untuk 2022 ni. Manakala pasukan Seri Pahang dan juga Negeri Sembilan, ini pun game yang best juga. Kita harapkan semua game ni best. Semua game ni berlangsung serentak jam 9 malam. Kalau aku tak pergi ke Stadium Batu Kawan, tengoklah macam mana lah. Aku akan buat something yang different sikit kot. Aku akan cuba untuk buat report card ke, buat something lah untuk perlawanan terakhir Liga Super 2022 ni. Aku dah, idea tu dah ada, tapi nak laksanakan tu mungkin nak kena ada geriga sikit otak. Macam mana tu kan. Idea tu dah ada. So ke 6-6 game ni, insyaAllah yang paling bestnya bagi aku tentulah Penang FC bertemu dengan Selangor FC. Biasalah kan, tim yang aku sokong silah ni yang aku paling gemar. Tapi yalah, of course lah kita nak tengok game-game yang melibatkan tim-tim yang akan racing, yang akan beracing untuk tempat kedua dan juga ketiga, yang menawarkan slot untuk ke Asia nanti pada tahun hadapan, musim hadapan, insya-Allah. Alright, itu je kita harapkan semua teruskan sokongan kepada liga tempatan kita. Terus sokong. Tak payahlah nak troll yang sampai melampau. Itu ini biar. Itu tak payah nak troll kan. Kalau ada nak troll, jangan layan lah. Nanti akan jadi merebak. Sebenarnya akan, kita takut benda tu akan sampai keluar, akan sampai ke stadium, boleh menjadikan pergaduhan yang kita tak nak, insiden-insiden yang macam ni lah.
troll, banter-banter sikit-sikit tu biasa lah tu kan. Happy-happy sebenarnya kan. Bola sepak itu menyatukan, bukannya nak memisahkan, bukannya nak menjauhkan sesama kita peminat bola sepak, teman-teman. So itu je lah jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Kita jumpa lagi akan datang pada report-report akan datang, ataupun pada video-video yang akan datang, insyaAllah. Terus sokong bola sepak, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Aku dah cakap ke? Tak apalah, 2 kali pun tak ada masalah kan, benda free. Sopresi TV, jangan lupa terima kasih kerana anda terus menyupport kami. Tanpa sokongan anda, kami tak bersemangat. Terima kasih. Dan terus sokong bola sepak, teman-teman. Selamanya Harimau Malaya darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you soon. Selamanya Harimau Malaya. Hey.